Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya akan teruskan slot Bahasa Melayu kertas 2, soalan bahagian C, soalan 9 iaitu rumusan. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Puan Ruslah binti Abdul Rashid dari SMK Agama Kedah dan saya akan fokus kepada bahagian rumusan 35 markah. Okay, dan saya namakannya sebagai rumusan intelek, rumusan untuk cemerlang. Objektif pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat mengenal pasti tema rumusan. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti fokus 1 dan fokus 2 rumusan. Yang ketiga, murid dapat mengesan isi fokus 1 dan isi fokus 2 rumusan daripada semua bahan. Dan yang keempat, murid dapat menulis karangan rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Okay. Saya teruskan soalan rumusan. Markahnya ialah 30 markah. Terdiri 3 komponen penting iaitu pendahuluan 2 markah, isi 16 markah iaitu 18 isi yang betul dan penutup 2 markah. Manakala jumlah keseluruhan isi ialah 20 markah dan bahasa 10 markah. Seterusnya kita bagi kepada fokus rumusan. Yang ni calon-calon SPM perlu ingat fokus dalam rumusan. Yang pertama kita ada P, punca, faktor dan sebab. Yang kedua, kebaikan, kelebihan, faedah, manfaat, keistimewaan dan kepentingan. Seterusnya, fokus yang ada dalam rumusan juga kita ada peranan, tugas, tanggungjawab dan fungsi. Fokus yang seterusnya, kesan, akibat, impak dan implikasi. Yang seterusnya, matlamat, objektif, visi, motif, hala tuju. Fokus yang seterusnya, kita ada usaha, langkah, cara, kaedah, tindakan, pendekatan, strategi, inisiatif dan prakasa. Fokus yang terusnya, halangan, kelemahan, keburukan, kekurangan, masalah, kekangan dan batasan. Seterusnya, persiapan atau persediaan. Dan yang terakhir kita ada kriteria, sifat, unsur, aspek dan ciri yang sinonimnya dengan fokus-fokus yang lain. Okay. Seterusnya kita beralih kepada perkataan yang dikira sebagai satu perkataan. Yang pertama, kata nama khas. Yang kedua, kata ganda. 3, kata sendi di dan ke. 4, tarikh. 5, angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan. 6, gelaran. 7, penanda wacana. Dan ke-8 ialah peribahasa. Calon perlu mengira patah perkataan dan tulis di akhir karangan rumusan kerana karangan rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, seterusnya kita lihat pula penanda wacana yang kita gunakan dalam perenggan isi. Okay, yang pertama, kita guna selain itu, di samping itu, tambahan pula, seterusnya dan akhir sekali. Okay, semua penanda wacana ini dikira sebagai satu patah perkataan. Okay, seterusnya kita pergi kepada penulisan rumusan sebanyak 30 markah. Yang pertama, komponen utama ialah pendahuluan. Penulisan pendahuluan rumusan ialah satu ayat sahaja yang merangkumi fokus, kata kerja, tema dan pelengkap, 2 markah. Kemudian untuk komponen isi pula, mesti sentuh semua fokus daripada semua bahan dan maksimum 8 isi betul yang berjumlah 16 markah. Dan komponen yang terakhir ialah penutup, satu ayat sahaja dan ayat mestilah berupa ayat cadangan dan ayat harapan. Dan markahnya ialah 2 markah. Okey, kita tengok soalan bahan 1. Malaysia kaya dengan hutan paya bakau. Hutan paya bakau banyak tertumpu di kawasan pantai berselut dan di muara sungai, khususnya di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Hutan ini merupakan kawasan yang mempunyai nilai produktiviti yang tinggi berbanding dengan hutan-hutan lain yang terdapat di negara kita. Hutan paya bakau boleh menjadi sumber ekonomi kepada penduduk setempat sama ada dalam bentuk
sumber perikanan, kayu arang dan ekopelancongan. Hutan paya bakau berupaya menyerap sumber karbon lebih tinggi berbanding dengan hutan-hutan lain yang terdapat di negara ini. Keadaan ini berlaku kerana hutan paya bakau mempunyai pelbagai spesies pokok bakau seperti bakau kurap, bakau minyak dan nyirih. Namun begitu, banyak kawasan hutan paya bakau telah ditebus guna akibat tuntutan pembangunan dan ekonomi. Hutan ini telah ditebang dan tanahnya telah ditambak bagi membuka ladang pertanian seperti ladang kelapa sawit. Kita perlu sedar bahawa hutan paya bakau sangat penting kerana menjadi pelindung semula jadi daripada bencana alam seperti tsunami, ombak besar dan ribut. Hutan paya bakau ini akan melindungi kawasan pesisiran pantai supaya selamat daripada impak bencana. Sejak akhir-akhir ini, hutan paya bakau telah diteroka untuk pembukaan kolam udang dan ikan secara komersial. Permintaan yang tinggi terhadap produk udang dan ikan telah menyebabkan hutan paya bakau dimusnahkan. Hal ini sekaligus menyebabkan penebangan hutan paya bakau dan pencemaran di kawasan tersebut menjadi semakin serius. Pada masa yang sama, ada kawasan hutan paya bakau yang dijadikan kawasan pendapatan manusia seperti di hutan paya bakau Bukit Malut di Langkawi. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan hutan paya bakau terus terpelihara dan tidak kehilangan fungsinya. Yang ini ialah bahan 1. Kemudian bahan 2, pantun hutan paya bakau. Tumbuh subur di kawasan berpaya, pokok bakau nama diberi. Api-api perepat rimbun spesiesnya, hidup subur, teguh berdiri. Di kala malam bermain di tanah, bersama merbah bersiul si takau. Bencana alam datang mengusnah, habis punah si hutan bakau. Berpencak pendekar, musuh berasak, gagah ditangkis, pejuang berantai. Kukuh akar bakau berpasak, tiada terhakis pasir di pantai. Permata kemilau bukan mainan, warisan langkat dihias kencana. Megah bakau hijau daunan, tempat habitat flora dan fauna. Dan bahan 3, dialog. Sedihnya lebih 50% hutan paya bakau di semenanjung Malaysia mengalami kepupusan. Mana taknya ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikan hutan paya bakau sebagai tempat pembuangan sampah. Mereka buang sisa konkrit, sisa barang elektrik dan sisa plastik. Bukan itu saja, pokok bakau telah ditebang secara haram untuk dijual di pasaran gelap. Okey, seterusnya kita tengok deskripsi pembahagian isi dan markah. Yang pertama sekali, bahagian pendahuluan. Isi daripada bahan 1 iaitu petikan. Fokus 1 iaitu kepentingan, kebaikan, manfaat dan faedah. Ada 4 isi. Kemudian fokus 2, punca, sebab dan faktor. Ada 3 isi. Isi bahan 2, fokus yang pertama, kepentingan, kebaikan, manfaat. Ada 2 isi. Fokus 2, punca, sebab dan faktor, 1 isi. Kemudian isi bahan 3, fokus 2, punca, sebab, faktor, 2 isi. Jadi jumlah isi ialah 12, tapi calon-calon hanya tulis maksimum 8 isi untuk mendapat 16 markah. Pembahagiannya seperti di jadual itu. Okey, calon-calon boleh buat isi, boleh tulis isi sebanyak 4, 1, 1, 1, 1, ataupun 3 isi 2, 1, 1, 1, ataupun 2, 2, 2, 1, 1, atau 1, 3, 2, 1, 1, atau 1, 2, 2, 1, 2, atau 2, 1, 2, 1, 2. Okey, seterusnya kita tengok pula pemberian markah. Markah untuk bahasa ialah 10 markah. Asas pemberian markah bahasa tidak bergantung kepada markah isi tetapi dinilai secara holistik. Okey, kita tengok peringkat cemerlang untuk bahasa. Markah bahasanya 8 hingga 10 markah. Kriterianya ialah kesinambungan ayat sangat baik, bahasa sangat gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul dan tepat serta mengikut sistem ejaan rumi baharu, penggunaan kosakata luas dan tepat, pengolahan sangat menarik dan berkesan. Seterusnya di peringkat bahasa baik, jumlah markahnya 5 hingga 7 markah.
iaitu kesinambungan ayat baik, bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang masih betul dan tepat serta mengikut sistem ejaan bumi baharu, penggunaan kosakata masih luas dan tepat, pengolahan menarik dan berkesan. Seterusnya, peringkat bahasa sederhana iaitu markah bahasanya antara 3 hingga 4 markah, kesinambungan ayat kurang baik, bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul dan tepat serta mengikut sistem ejaan bumi baharu, penggunaan kosakata luas dan tepat, pengolahan kurang menarik dan berkesan. Dan yang terakhir ialah peringkat bahasanya lemah, iaitu 1 hingga 2 markah, iaitu pada keseluruhannya dalam serba kekurangan, tidak memuaskan, kurang atau tidak difahami. Okey, nota tambahan ialah jika menjawab dalam bentuk poin atau fakta, maka bahasa adalah pada peringkat lemah iaitu 1 hingga 2 markah. Jika markah isi 6 markah dan ke atas, maka bahasa dinilai seperti biasa. Jika markah isi 5 markah dan ke bawah tetapi bahasa sangat baik, maka maksimum bahasa ialah 5 markah. Manakala jika calon menyalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, beri kosong markah untuk bahasa. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, maka bahasa dinilai seperti biasa. Okey, ini ialah jawapan rumusan tadi. Sebelum tu kita tengok draft dulu. Okey. Analisis rumusan, tema rumusan yang telah dibincangkan tadi ialah hutan paya bakau. Kemudian kita ada 2 fokus. Fokus yang pertama ialah faedah-faedah memelihara hutan paya bakau. Faedah ataupun perkataan lain yang setara dan sinonim dengan faedah diterima. Begitu juga dengan fokus yang kedua, punca-punca kemusnahan hutan paya bakau, iaitu punca-punca atau kita terima sinonim yang lain dengan punca. Okey, daripada bahan 1, fokus 1 iaitu faedah-faedah memelihara hutan paya bakau, kita ada 4 isi dan kita namakan sebagai item A. Daripada bahan 2, kita ada 2 isi untuk faedah-faedah dan kita namakan sebagai item B. Manakala dalam bahan 3 tiada fokus yang pertama. Okey. Kemudian kita tengok fokus yang kedua dalam bahan 1, kita ada 3 isi iaitu 3 punca-punca kemusnahan hutan paya bakau. Dalam bahan 2, kita ada 2 punca dan kita namakannya sebagai D. Manakala dalam bahan 3, kita ada 2 punca kemusnahan hutan paya bakau dan kita itemkan sebagai E. Okey, kita tengok jawapan. Yang pertama, kita tengok kepada fokus yang pertama iaitu faedah-faedah hutan paya bakau. Yang pertama ialah mempunyai nilai produktiviti yang tinggi. Itu ialah A1, fokus 1 daripada bahan 1. Okay, calon-calon dinasihatkan agar menggunakan highlighter ataupun pen penanda yang sama warna untuk setiap fokus daripada setiap bahan. Okay, kalau guna pen penanda warna kuning dan fokus 1 daripada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3, calon-calon digalakkan menggunakan pen penanda berwarna kuning. Okay. Seterusnya, menjadi sumber ekonomi kepada penduduk setempat. A2, fokus 1, bahan 1. Seterusnya, berupaya menyerap sumber karbon lebih tinggi iaitu A3, fokus 1, bahan 1. Serta menjadi pelindung semula jadi daripada bencana alam. A4, fokus 1B, 1. Okey, kita tengok bahan yang kedua. Bahan yang kedua, kita tengok tiada terhakis pasir di pantai. Perlu diingatkan, apabila bahan dalam bentuk puisi, calon-calon perlu menukarkannya kepada maksud tersurat ataupun dalam ayat yang gramatis. Contohnya,
untuk B1, F1, B2 ini, jawapan yang tepat ialah pasir di pantai tidak terhakis. Sekiranya calon menyalin bulat-bulat daripada puisi tiada terhakis pasir di pantai, jawapan calon dikira salah. Okey. Dan bahan yang kedua, B2, fokus yang pertama ialah tempat habitat flora dan fauna. Yang ni kalau kita baca ayatnya dah gramatis, jadi kita boleh kekalkan. Okey. Seterusnya kita tengok pula fokus yang kedua. Okey, fokus yang kedua dalam bahan yang pertama ialah banyak kawasan hutan paya bakau telah ditebus guna. Yang ni kita namakan sebagai item C, fokus yang kedua yang ada dalam bahan 1. Okey, jangan lupa tukar pen penanda berwarna kepada warna yang lain untuk fokus yang kedua ni. Okey, seterusnya diteroka untuk pembukaan kolam udang dan ikan secara komersial. Yang ni kita namakan sebagai C2, fokus yang kedua yang ada dalam bahan 1. Dan yang ketiga, dijadikan kawasan penempatan manusia, iaitu C3, fokus yang kedua daripada bahan 1. Okey. Fokus yang seterusnya ialah bencana alam datang memusnah. Okey, yang ini ialah kita namakan sebagai item D1, F2 dan bahan 2. Okey. Jadi yang ni memang wajib calon tulis dalam karangan sebab item D ni hanya ada satu saja. Okey, kemudian kena tukarkan kepada maksud tersurat berlaku bencana alam. Kalau calon menyalin bulat-bulat bencana alam datang memusnah, calon tidak akan mendapat markah. Seterusnya, tengok bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga, untuk fokus yang kedua, kita namakan sebagai item E, iaitu pokok bakau telah ditebang secara haram untuk dijual di pasaran gelap. Dan juga ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikan hutan paya bakau sebagai tempat pembuangan sampah. Okey. Jadi bila dah kenal pasti fokus dan isi fokus, kita tengok pula langkah untuk menulis karangan rumusan. Kita mulakan dengan pendahuluan. Pendahuluan ada 2 fokus dan 3 fokus. Kita tengok dulu pendahuluan 2 fokus. Mulakan dengan perkataan rumusan membincangkan fokus yang pertama, kemudian ada frasa keterangan kerja, sambung dengan tema, dan fokus yang kedua ada frasa keterangan kerja, tema dan pelengkap, 2 markah. Manakala sekiranya pendahuluan 3 fokus, rumusan membincangkan fokus yang pertama, frasa keterangan, tema, kemudian koma. Fokus yang kedua, frasa keterangan kerja, tema, dan fokus yang ketiga, frasa keterangan kerja, tema serta pelengkap. Okey, kita tengok contoh soalan, contoh jawapannya untuk pendahuluan 2 fokus tadi. Okey, jawapannya, rumusan membincangkan kepentingan-kepentingan memelihara hutan paya bakau dan punca-punca kemusnahan hutan paya bakau di Malaysia. Calon-calon mesti mulakan dengan rumusan membincangkan, kemudian kepentingan-kepentingan merujuk kepada fokus yang pertama, memelihara merujukkan kepada fasa kerja keterangan iaitu kata kerja, dan hutan paya bakau ialah tema. Dan punca-punca fokus yang kedua, kemusnahan ialah kata kerja, hutan paya bakau ialah tema, dan di Malaysia ialah keterangan atau pelengkap ayat. Okey, di sini kita ada 14 patah perkataan. Seterusnya, sekiranya pendahuluan 3 fokus, cara penulisannya ialah rumusan membincangkan kepentingan-kepentingan memelihara hutan paya bakau, punca-punca kemusnahan hutan paya bakau, dan langkah-langkah memelihara hutan paya bakau di Malaysia. Iaitu, kepentingan-kepentingan ialah fokus yang pertama, memelihara ialah kata kerja, hutan paya bakau ialah tema, kemudian koma, punca-punca merujuk kepada fokus yang kedua,
kemusnahan merujuk pada kata kerja, hutan paya bakau merujuk pada tema, dan langkah-langkah merujuk pada fokus yang ketiga, memelihara ialah kata kerja, hutan paya bakau ialah tema, dan di Malaysia ialah keterangan atau pelengkap ayat. Seterusnya kita masuk kepada perenggan isi fokus yang pertama yang terdiri daripada bahan 1 dan bahan 2. Calon-calon mulakan dengan ayat fokus ya. Kepentingan memelihara hutan paya bakau ialah mempunyai nilai produktiviti yang tinggi. Yang ini kita ambil daripada bahan 1 tadi, A1. Selain itu, gunakan penanda wacana. Selain itu, menjadi sumber ekonomi kepada penduduk setempat. Yang ini ialah A2 daripada fokus 1 bahan 1 dan berupaya menyerap sumber karbon lebih tinggi. Tambahan pula, hutan paya bakau menjadi tempat habitat flora dan fauna. Yang ini kita ambil daripada bahan yang kedua iaitu B2. Seterusnya, perenggan yang seterusnya kita teruskan dengan fokus yang kedua. Fokus yang kedua terdapat dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Masukkan semua sekali dalam satu perenggan dan mulakan dengan ayat fokus iaitu punca-punca kemusnahan hutan paya bakau ialah banyak kawasan hutan paya bakau telah ditebus guna. Yang ini dalam bahan 1. Di samping itu, hutan paya bakau dijadikan kawasan penempatan manusia juga daripada bahan 1. Seterusnya, berlaku bencana alam. Yang ini ialah satu saja isi tadi dalam bahan 2 dan kita namakan sebagai D. Dan akhir sekali, pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikan hutan paya bakau sebagai tempat pembuangan sampah. Ini daripada bahan 3 dan pokok paya bakau telah ditebang secara haram juga daripada bahan 3. Jadi kita dah lengkap, ada 8 isi. 8 isi maksimum, isi yang betul boleh dapat 16 markah. Okey. Untuk perenggan kedua ni jumlah patah perkataannya ialah 46 patah perkataan. Okey, manakala penutup yang mesti ada ayat cadangan dan ayat harapan. Okey, kesimpulannya, hutan paya bakau kita mulakan dengan tema perlu dijaga. Yang ini ialah ayat cadangan agar dapat menjamin kelestarian alam sekitar, iaitu ialah ayat harapan. Jadi di sini ialah 11 patah perkataan. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi latihan. Baca dan teliti setiap bahan yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal setiap bahan. Okey, daripada bahan 1, Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan hedonisme sebagai pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Menurut Kamus Malaysiana pula, hedonisme membawa maksud memaksimumkan keseronokan dalam menjalani kehidupan harian mereka. Oleh hal yang demikian, budaya hedonisme ini berpaksikan keinginan manusia untuk mendapatkan keseronokan yang melampau. Akhbar Sinar Harian pernah memaparkan pelbagai punca budaya hedonisme yang menular dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa kegagalan individu dalam bidang akademik mempunyai hubungan yang signifikan dengan gaya hidup mereka. Kegagalan ini mendorong remaja memilih gaya hidup hedonisme seperti ponting kelas, melepak di pasar raya, mengunjungi kafe cyber dan berkawan dengan rakan-rakan yang tidak bersekolah. Sehubungan dengan itu, pihak yang berwajib haruslah menangani isu hedonisme pada peringkat awal kanak-kanak lagi. Budaya ini telah menjajah pemikiran masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja. Dalam konteks ini, ibu bapa harus mengutamakan pendidikan anak-anak agar memberi impak yang besar terhadap hubungan sosial mereka. Sebagaimana yang kita sedia maklum, keruntuhan dalam institusi kekeluargaan merupakan penyebab peningkatan gaya hidup hedonisme. Bagi mengelakkan isu ini daripada terus merebak, ibu bapa perlu mencorakkan masa hadapan anak-anak mereka dengan didikan agama. Dalam hal ini, mereka tidak boleh menyerahkan peranan tersebut kepada pihak lain, terutamanya guru.
Seorang guru hanya dapat meluangkan masa selama 5 hingga 7 jam seminggu bersama-sama murid. Hal ini menyebabkan guru menghadapi kesukaran dalam mengeratkan hubungan interpersonal dengan setiap murid di dalam kelas yang diajar. Seterusnya, sikap kurang cakna setengah masyarakat terhadap remaja menyebabkan golongan ini mencari hiburan di luar seperti mengunjungi pusat hiburan dan menyertai perlumbaan haram. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa hedonisme merupakan satu gaya hidup negatif dan perlu dibendung kerana menggagalkan hasrat membina keluarga yang sempurna. Seterusnya, bahan 2, pantun hedonisme. Kalau cahaya jauh dikuala, hilanglah punggut tampak berbalam. Rakan sebaya hedonisme bermula, hidup berseronok siang dan malam. Hilang sinaran tiada mentari, hari mendung hati pun rawan. Tiada batasan keseronokan dicari, umpama burung terbang di awan. Buah mangga bersama pala, tumbuh di desa berbuah lebat. Media massa mempengaruhi segala, hedonisme beraja, banyaklah akibat. Dan bahan 3, kita ada dialog keluarga bahagia Tok Nan. Angah, ayah nak berpesan sikit. Ketika remaja ni, kita perlu pandai pilih kawan yang baik supaya terhindar daripada budaya negatif. Bukan itu saja, Angah. Perlu diingat, pihak berkuasa akan mengambil tindakan undang-undang jika terlibat dengan budaya tersebut. Kena lagi apa saja yang aku buat sebab tak kena. Betul juga kata mak dan ayah aku ni, sampai bila aku nak jadi begini. Okey, itu ialah bahan. Dan kemudian kita tengok jawapan. Okey, jawapan. Sebelum tu temanya ialah hedonisme, budaya hedonisme, dan fokus yang pertama ialah punca-punca budaya hedonisme, dan yang kedua ialah langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme. Okay. Punca-punca penularan budaya hedonisme. Yang pertama, kita tengok daripada bahan 1, kita ada kegagalan individu dalam bidang akademik. Okay. Punca yang seterusnya, keruntuhan dalam institusi kekeluargaan, dan yang ketiga ialah sikap kurang cakna sesetengah masyarakat. Manakala dalam bahan 2 ialah rakan sebaya hedonisme bermula, kita namakan sebagai item B. Dan sekali lagi, cikgu nak ingatkan agar calon-calon menukar isi tersirat kepada isi tersuratnya. Permudahkan dalam ayat yang gramatis, iaitu pengaruh rakan sebaya. Sekiranya calon mengambil rakan sebaya hedonisme bermula, calon tidak akan mendapat markah, ya. Dan satu lagi isi ialah media massa mempengaruhi segala, tukarkan kepada pengaruh media massa. Okey, kita tengok fokus yang kedua, langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme. Okey, langkah yang pertama ialah pihak yang berwajib haruslah menangani isu hedonisme pada peringkat awal kanak-kanak lagi. Ambil sampai habis ayatnya, sampai lagi. Kemudian, ibu bapa harus mengutamakan pendidikan anak-anak. Dan C yang ketiga ialah ibu bapa perlu mencorakkan masa hadapan anak-anak mereka dengan didikan agama. Okey, dalam bahan 2 kita tak ada langkah. Kita terus kepada bahan yang ketiga. Okey, langkahnya ialah kita perlu pandai pilih kawan yang baik, atau kita bagi gramatis sikit, kita perlu pandai memilih kawan yang baik. Seterusnya, langkah yang seterusnya ialah pihak berkuasa akan mengambil tindakan undang-undang. Okey. Jadi daripada kita dah kenal pasti isi itu, kita rumuskan di sini, iaitu temanya ialah budaya hedonisme. Fokus yang pertama ialah punca-punca penularan budaya hedonisme, dan fokus yang kedua ialah langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme. Daripada bahan 1, fokus yang pertama, punca-punca kita ada 3 isi. Daripada bahan yang kedua, punca-punca kita ada 2 isi. Dan daripada bahan 3, kita tiada isi untuk fokus yang pertama, iaitu tiada punca-punca. Manakala fokus yang kedua, langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme. Daripada bahan 1, kita ada 3 isi. Daripada bahan 2, kita tiada isi untuk langkah-langkah. Dan daripada bahan 3, kita ada 2 isi untuk
langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme. Okey, kita tengok pendahuluan dua fokus. Okey, kita mulakan dengan ayat pendahuluan. Satu ayat saja ya. Rumusan membincangkan punca-punca penularan budaya hedonisme dan langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Okey, seperti yang calon boleh lihat, warna merah itu ialah fokus yang pertama, kemudian tulisan yang berwarna biru ialah kata kerja dan budaya hedonisme ialah tema. Dan langkah-langkah ialah fokus yang kedua, mengatasi ialah kata kerja, budaya hedonisme ialah tema, dalam kalangan remaja ialah keterangan atau pelengkap ayat. Okey, untuk perenggan isi fokus yang pertama. Fokus yang pertama tadi, punca-punca ada dalam bahan 1 dan bahan 2 sahaja. Mulakan ayat dengan punca-punca penularan budaya hedonisme ialah kegagalan individu dalam bidang akademik. Yang ini ialah A1, fokus yang pertama dalam bahan 1. Selain itu, keruntuhan dalam institusi kekeluargaan. Yang ini ialah isi yang kedua, A2, fokus yang pertama dalam bahan 1 dan sikap kurang cakna setengah masyarakat terhadap remaja. Tambahan pula, hedonisme berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Yang ini ialah B1 yang ada dalam bahan yang kedua. Pantun tadi kita dah tukarkan kepada ayat yang gramatis, iaitu pengaruh rakan sebaya. Okey, seterusnya, perenggan yang seterusnya kita teruskan kepada fokus yang kedua. Fokus yang kedua tadi ada dalam bahan 1 dan bahan 3 dan kita letakkan dalam satu perenggan. Okay. Langkah-langkah mengatasi budaya hedonisme ialah pihak yang berwajib haruslah menangani isu hedonisme pada peringkat awal kanak-kanak. Yang ini kita namakan sebagai item C1. Di samping itu, ibu bapa harus mengutamakan pendidikan anak-anak. C2, fokus yang kedua yang ada dalam bahan 1. Akhir sekali, kita perlu pandai memilih rakan yang baik. Yang ini kita namakan sebagai item D1 yang ada dalam bahan 3 dan pihak berkuasa akan mengambil tindakan undang-undang. Yang ini juga dalam bahan yang ketiga. Okey, penutup satu ayat sahaja. Kesimpulannya, teruskan dengan tema budaya hedonisme hendaklah dihindari supaya masa depan remaja lebih bermakna. Okey, budaya hedonisme ialah tema, hendaklah dihindari ialah ayat cadangan dan supaya masa depan remaja lebih bermakna ialah ayat harapan. Kita boleh gunakan kata hubung sama ada supaya atau agar, salah satu saja. Okey, jadi bahagian C, soalan 9, satu soalan saja tapi memperuntukkan markah yang besar untuk kertas 2 iaitu 30 markah. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada pihak MPSM dengan kerjasama JPN Kedah dan terima kasih kepada rakan-rakan panel Cendekia Bahasa Melayu SPM 2024. Sekian, terima kasih.